sebelum kita masuk kepada soalan-soalan fiqh yang berkaitan dengan bulan Ramadan, berkaitan dengan puasa, kerana sekarang ni sangat hangat isu Syekh Ali Jumaah, seorang ulama yang alim, bekas mufti negara Mesir, seorang yang sangat alim, mutafannin, menguasai pelbagai ilmu, yang mana kita tengok di media sosial dengan kalam daripada Syekh Ali Jumaah bergaduh ahli sunnah sama ahli sunnah. Kadang-kadang kita bergaduh dengan Wahabi, kadang-kadang kita bergaduh dengan liberal, kadang-kadang kita bergaduh dengan Syiah, tapi kali ini dengan ahli sunnah sama ahli sunnah. Isunya, kononnya satu gambaran yang menunjukkan seolah-olah Syekh Ali Jumaah, Syekh Dr. Ali Jumaah menganggap bahawa orang bukan Islam pun masuk syurga. Najun, orang yang selamat. Jadi ada beberapa sudut pandang yang ada orang bagi jawapan, orang bukan di Malaysia saja, ni seluruh negara, bahkan negara-negara Arab pun bincang perkara sama. Tapi oleh kerana Maulana dah tengok video tu, mungkin Maulana boleh respon sikit macam mana isu sebenar berkaitan dengan isu ni. Yalah, kita sebenarnya berada di bulan Ramadan. Kita harapkan bulan Ramadan ini berlalu dengan aman, dengan sejahtera. Harapan ini sebenarnya setiap tahun, tapi tidak pernah berjaya lah. Tak pernah. Setiap kali Ramadan pasti ada sahaja isu-isu yang berbangkit, yang menjadi polemik, apatah lagi wujudnya yang kita panggil medsos ini merancakkan lagi. Kalau zaman tak ada medsos, saya fikir benda ni berhenti setakat Mesir je. Betul. Setakat Mesir, dan tak ada siapa nak ulas, tak ada siapa nak bincangkan. Dalam memahami perkara ini, yang pertama sekali, kita sebenarnya dah sepakat dah, tidak ada yang maksum selain Rasulullah. Baik. Tak perlu ulang pun. Ulama bukan maksum, Syekh Ali Jumaah bukan maksum. Tak perlu ulang, semua orang tahu. Kan? Semua orang tahu bahawasanya selain Rasulullah bukan maksum. Betul. Tak perlu ulang benda tu. Sebab ada juga yang bila ada orang yang menanggung perkataan Syekh tu sebagai atas wajah yang sahih, menggambarkannya sebagai ta'assub, menggambarkannya sebagai memaksubkan, itu perkara yang sudah ittifaq, kan? Betul. Tetapi orang yang tak maksum ni pula ada yang berilmu, ada yang tak berilmu, kan? Ada yang berilmu, ada yang tak berilmu. Orang yang kita nak bicara tentang kalam dia ni orang yang berilmu, dan ilmu beliau ini bukan hanya diakui oleh anak murid dia sahaja. Di kalangan ulama juga mengakui. Beliau pernah dilantik jadi mufti Mesir, dan sampai sekarang adalah anggota kepada pelbagai organisasi, institusi yang berkaitan dengan ilmu agama. Atas dasar itulah kita berhati-hati dalam nak menghukum kalam beliau. Betul. Apatah lagi isu itu adalah isu yang orang mengkritik beliau itu mengatakan ini isu maklum minad din bid-darurah. Maklum minad din bid-darurah ni maksudnya apa? Kamu faham tak maksud maklum minad din bid-darurah? Kalaulah perkara itu diingkari oleh seseorang, dia boleh menjadi kufur. Takkanlah begitu sewenang-wenangnya kita nak menghamalkan perkataan dia kepada perkara yang mukhalif dengan maklum minad din bid-darurah yang natijahnya Kufur. Mustahil. Mustahil. Kan? Orang ini memang khidmat ni untuk agama. Dia bukan ejen kepada selain daripada agama Islam. Ya, atas pertimbangan-pertimbangan itu sepatutnya kita menghamalkan perkataan dia atas perkara yang betul. Itu kalau betul perkataannya itu solid menunjukkan kepada liberalisme yang digambarkan. Jadi saya dengar video tu 20 minit lebih je. Dua kali. Dan kalau siapa dengar daripada awal mukaddimah dia sehinggalah sampai kepada soalan itu, dia akan meyakini bahawasanya penonton rancangan itu di kalangan kanak-kanak, peserta dia daripada kalangan dewasa yang menontonnya tidak akan memahami bahawasanya ada agama yang benar selain agama Islam. Bukan membawa maksud pada pluralisme. Sama sekali.
daripada awal lagi. Mukadimah dia memang sangat cantik. Siapa yang dengar, sebab soalan dan jawapan tu sebenarnya lebih kurang seminit lebih je. Dia bukan dilontarkan secara tunggal. Kan bila sesuatu dalam majlis, kita ringkaskan percakapan kita kerana kita dah sebut sebelum tu. Betul, kan? betul. Kecuali kalau orang tu tanya secara tunggal soalan itu, maka perlulah Syekh memperincikan, kait dia begini, kait dia begini. Tetapi soalan sebelum tu, contohnya ada satu orang budak tu tanya, mengapa saya tak boleh pilih agama saya sendiri? Tapi kita pelik juga soalan-soalan tu daripada budak-budak kecil. Syekh jawab dengan bahasa yang akli lah, yang boleh difahami, rasional. Memanglah satu orang tu dia boleh buat pilihan, tapi kita kena melihat kepada din yang sahih, din yang hak. Jadi kita tengok agama Islam ini sesuai dengan fitrah manusia. Semua sesuai dengan jamal, sesuai dengan benda yang manusia tak suka, Islam larang. Benda yang manusia suka, Islam galakkan, benarkan. Jadi memanglah orang boleh bercakap tentang pemilihan, tetapi dalam bab ini dia kena cari yang sahih. Itu antara soalan yang ditanya. Dan program itu berjudul Nuruddin. Program tu Nuruddin dengan makna yang lebih umum, maksudnya cahaya agama Islam. Memang agama Islam sama sekali tidak akan membawa pluralisme. Dan yang saya fahami daripada soalan dan jawapan Syekh, maksudnya budak tu tanya, ada juga agama yang diberi kitab juga daripada langit, yang Masihi ke, Yahudi ke, orang Islam saja ke masuk syurga. Jadi Syekh kata maklumat kamu salah. Bukan orang Islam saja masuk syurga. Orang Yahudi juga masuk syurga, orang Nasrani juga masuk syurga. Sebab budak itu dia ada sebut agama yang diberi, dia kata agama itu diberi kitab daripada langit juga. Okey. Daripada langit. Dia kenapa Islam je masuk dalam syurga? Maka Syekh kata maklumat kamu salah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin, kan? Man amana billahi wal yawmil akhir. Bila baca ayat tu sampai habis, bila tak adalah syarah panjang lagi, sebab kita dah berada, saya gunakan perkataan, saya ada ulas juga, saya gunakan perkataan mood episod tu. Memang mood yang kalau kita dengar akan merasai kebenaran Islam, keagungan Islam daripada mood episod keseluruhannya. Jadi begitulah cara mentafsir kalam ulama. Kena tengok yang dia cakap sebelum tu, kan? Dan soalan yang datang selepas itu, semuanya memang betul-betul akan mengikat orang kepada agama Islam. Tidak akan jadi longgar, tak akan bawa kepada pluralism. Dia biasa bila kita tengok dalam media sosial, ada orang menganggap budak tu tanya Kristian Yahudi yang sekarang atau Majusi yang sekarang. Itu yang mereka bawa pada sudut itu, sehingga nampak macam Syekh membenarkannya. Dia kena tengok dia dibahaskan pada perkataan zilwaqti. Dia kata dalwaq. Maksudnya dia kata hari ini ada Yahudi, ada Nasrani. Jadi Syekh sedang bercakap dengan budak ni. Syekh ketika dia menjawab, dia tidak iltifat kepada poin budak tu. Dia ambil poin yang umum, maksudnya bukan orang Islam sahaja masuk kepada agama, masuk syurga, bahkan selain daripada Islam juga ada masuk ke dalam syurga. Dan beliau menyebut tentang agama sebelum Islam telah diubah, dan agama yang terakhir adalah agama Islam sahaja. Jadi Syekh sebut yang tu dalam soalan sebelum tu, itu yang tertinggal. Disebut. Jadi beliau nak terangkan satu poin je, yang masuk dalam syurga ini ada juga selain daripada yang beragama Islam, dengan makna yang khas. Betul lah, Islam dengan makna yang khas adalah agama Nabi Muhammad SAW. Tapi Islam dengan makna yang lebih umum, semua yang aslama nafsahu lillah, maka dia juga boleh dipanggil agama Islam. Dan perkara ini khilaf sebenarnya. Ibn Hajar Haytami bahaskan dalam fatwa hadisiyah beliau, boleh tak selain daripada agama Islam dia panggil Islam? Ada khilaf. Maksudnya ada juga ulama kata boleh dengan mengambil makna
mengambil apa tu Luar. inti daripada beragama, iaitu Islam menyerahkan diri dia kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. So kalau Yahudi itu dia mengamalkan Taurat, dia dipanggil Islam. Dia panggil Islam. Nasrani dia mengamalkan Injil, dia dipanggil Islam dengan makna apa? Aslama nafsahu lima amarahullahu bihi. Dia serahkan diri dia, dia patuh hati dia pada apa yang Allah perintahkan. Cuma kalau kita tengok ayat yang dibaca tu, kalau kita Majusi Yahudi kita kenal, Nasrani kita kenal, Sabiin tu macam mana? Apa maksud dia? Jadi Sabiin ni dia adalah satu farak daripada Nasrani. Okey. Satu cabang daripada Nasrani yang dia dipanggil Sabiin. Maknanya dia punya basic dia tu ada dalam Nasrani, tapi ada perkara-perkara lain yang dia terkeluar daripada Nasrani. Macam Sunni dengan Syiah lah. Dia ada. Ayat tu memang hujungnya man amana billahi wal bil yaumil akhir. Jadi orang yang mana beriman dengan Allah, termasuk beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau orang tu dia Nasrani lah zaman ni, dia beriman dengan Allah, contohlah dia menafikan Trinity, tetapi dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad, dia tidak dipanggil beriman dengan Allah, sebab Allah memerintahkan supaya ati'ullah wa ati'ur Rasul. Dia juga tidak beriman dengan Allah. Itu konteks sekarang. Itu konteks dia. Jadi dan dari satu segi kalau kita nak luaskan, ada sahabat-sahabat kita yang bahaskan isu ni dari segi apa? Ahlul Fatrah. Itu panjang pula. Tapi saya fikir saya tidak melihat Dr. Ali Jumal memaksudkan Ahlul Fatrah, kerana itu terlalu akademik untuk disampaikan kepada budak kecil. Beliau sebenarnya rancangan tu khas, depan tu semua budak. Budak-budak. Dia rancangan itu sebenarnya meliputi budak-budak dan juga orang tua. Orang dewasa lebih berat. Muka hakam tentang, kita boleh tengok soalan-soalan yang agak berat nak ditanya. Dan slogan apa rancangan itu, Syekh Ali menggunakan perkataan nashtabiku ma'al atfali wal kibar wasyuyukh. Kita berinteraksi, kita berhubung, berjaringan, kumpulan pada dengan budak budak-budak kecil, dengan orang dewasa, supaya nak bagi tahu agama Islam ini agama yang boleh diamalkan. Memang program itu membawa orang nak bagi tahu agama Islam ini adalah agama yang boleh memandu kehidupan. Memang Syekh laqabnya Nuruddin, Nuruddin Ali, tetapi dia macam ada dua side. Satu Nuruddin sebab pengacara dia ataupun yang menjadi panelisnya adalah Nuruddin, tetapi dalam masa yang sama dia memberi makna umum. Din yang dimaksudkan adalah agama Islam. Ya, betul. Agama Islam, bukan agama pluralism. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi jelas kan isu ini sebenarnya mungkin ada sudut pandang yang terlepas. Maknanya kita mungkin terlepas daripada satu sudut sehingga membawa kepada satu kefahaman yang salah. Jadi bila Maulana terang ni, insya-Allah orang awam boleh fahamlah, supaya kita berbaik sangka, terutama para ulama yang mana diakui keilmuannya. Jadi sebelum kita bincang topik ini semata-mata Syekh Dr. Ali Jumaah, mungkin jadi satu episod sebenarnya. Ini hanya selingan sahaja. Sebenarnya kita nak bincang tentang isu-isu semasa, ya. Boleh mana? Insya